Indra Mahkota. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya bersetuju dengan Tan Sri apabila Tan Sri menyebut amalan biasa kertas secut biasanya tidak dibahaskan. Memang betul, apa yang saya perhatikan sepanjang 4 tahun lebih, memang yang bermak kepung sahaja yang mengambil bahagian dalam ruangan ini sebelum pada ini. Tapi sebenarnya pemerhatian kita memang selalunya di bawah atas custom, di dalam kertas statut utamanya, akan membentangkan perkara-perkara yang sangat penting, sangat mustahak, kerana dia merujuk kepada bidang-bidang pengecualian, bidang-bidang khusus tentang kategori-kategori cukai atau duty excise atau duty import dan duty export. Perkara ini sangat mustahak kerana ini adalah yang merujuk kepada kehidupan kita hari-harian, yang melibatkan kenaikan dan penurunan harga-harga barang dan perkhidmatan, semuanya terkandung dalam buku ataupun kertas statut yang dibentangkan. Sebagai contoh pada hari ini, pada penghujung persidangan, memang perkara ini sebelum ini dipandang atau tidak diberi kepentingan yang terutama, kerana dia dianggap sebagai cukup dengan kita membentangkan dan dipersetujui. Sedangkan sebagai contoh, kertas statut 59 menyebut bahawa perbezaan di antara individu atau rakyat Malaysia secara persendirian terikat dengan cukai ad valorem sebanyak 30%. Untuk apa-apa barang yang dibawa daripada luar mengikut kandungan ataupun senarai yang ada dalam ini. Untuk persendirian, maksudnya orang bawa barangan-barangan yang terkandung dalam ini untuk tujuan penggunaan sendiri, bukan komersial. Ini di muka pertama lagi, di bahagian 3. Dalam hal barang-barang yang boleh dikenakan duty import, yang diimport pada dengan mana-mana orang yang masuki Malaysia atau dalam bagasi orang itu, dan dimaksudkan untuk kegunaan bukan komersial, untuk kegunaan sendiri saja, cukai ad valoremnya 30%, berbanding dengan kegunaan-kegunaan yang sudah tentu menggunakan mekanisme ataupun kaedah-kaedah membawa masuk pengimportan yang lebih rumit dan lebih complicated daripada itu. Saya nak ajukan persoalan ini kepada menteri yang bertanggungjawab menjaga pentadbiran kastam diraja Malaysia. Kita tahu yang pihak kastam diraja Malaysia, Tan Sri yang Ketua, berhadapan dengan masalah kekurangan peralatan untuk mengesan percubaan-percubaan penyelundup dan sebagainya. Dan saya ingat yang pihak Kastam Diraja Malaysia memberi maklumat dan menegaskan bahawa mereka cuma menjalankan pemeriksaan secara random. Itu pun secara random, berbagai macam-macam jenis penemuan yang mereka temui, termasuk juga penemuan dalam cubaan pengedaran dadah yang sekarang ni jumlahnya tak ada lagi menunjukkan untuk kegunaan persendirian. Ini tujuan komersial, jumlahnya berpuluh juta. Jadi apa kepentingannya kita lihat membawa menyenaraikan kertas-kertas statut semacam ini? Kita tunjukkan bahawa tentang produk-produk seperti kuda-kuda hidup, haiwan-haiwan ataupun haiwan-haiwan yang bereksotik. Di sini di muka 1 saya tulis, disenaraikan berkenaan dengan kaedah kita membawa masuk kuda, dan dikecualikan terus cukai import dan cukai eksportnya. Kuda, siapa nak pakai kuda? Saya tak fikir kuda ni jadi satu item yang sangat bermakna besar pada rakyat Malaysia. Dikecualikan, nil, cukai ekspor dan import. Dan kita senaraikan di atas kertas statut untuk memberi gambaran ini adalah produk-produk yang siapa? Tangga Batu main kuda? Tak kan? Tak ada. Nah, harga kuda bukannya murah. Tapi itu antara perbandingannya. Dan pernah kita bentang dalam dewan ini, dan rakan tumpat tadi pun menyebut semula bahawa kerajaan pernah mencadangkan pengurangan ataupun sebahagiannya menghapuskan terus duty import kepada barang-barang seperti baju-baju tidur yang berjenama
mahal, seluar-seluar dalam yang berjenama mahal, yang menunjukkan prestige. Dan di beberapa muka surat ke belakang ni menyebut tentang bahan-bahan ataupun produk-produk minyak-minyak wangi yang berjenama dan berkualiti tinggi juga diminta untuk diturunkan atau cadangan untuk menurunkan duty import masing-masing. Perbandingan ini saya katakan di antara dengan jumlah ataupun antara item-item barangan yang kita bincangkan atas tujuan mengharmonikan tarif di peringkat ASEAN dalam Penjajah Perdagangan Barangan ASEAN 2012 dan juga berkenaan dengan perjanjian yang kita tandangi bersama, iaitu AFTA, di mana sebahagian besar daripada negara-negara setelah pun bersetuju atas kedudukan ini. Dan saya telah berkeras untuk mengenakan sekatan kurang-kurangnya 5% atas barangan pertanian mereka, atas urusan untuk melindungi produk negara mereka sendiri. Tetapi kita tidak berjaya untuk mengenakan perkara sedemikian berbanding dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi, seperti negara kecil Vietnam yang baru saja masuk dalam ASEAN. Mereka berjaya melindungi, meletakkan satu peraturan untuk melindungi hasil daripada negara mereka sendiri. Dan saya juga nak tahu, sekiranya boleh atas peringkat ini, saya nak tahu apakah kehilangan atas pengumuman yang katakan kerajaan telah mengecualikan ataupun memberi pengecualian penuh kepada barang-barangan seperti yang saya sebutkan tadi, kerana katanya menggalakkan rakyat Malaysia untuk mengguna barangan tersebut. Saya tidak merasa kecewa lah kalau rakan tumpak tadi menyebut tentang kedudukan atau jadual atas pengecualian penggunaan kereta-kereta seperti kereta bagi untuk kegunaan golf dan sebagainya, kerana benda itu disebut oleh Perdana Menteri dalam sukan golf saja. Tengah main golf boleh disebut kerajaan bercadang dan membuat perisytiharan untuk mengecualikan penuh cukai import ataupun excise import untuk kereta-kereta bagi diumumkan. Dan baru kejap tadi Tumpak kata masih ada dalam ruangan ini barangkali kereta bagi yang jenis kategori mewah kot, yang tu yang dulu yang jenis lain barangkali. Jadi maknanya berturutan fokus kita kepada produk-produk yang jauh daripada kegunaan rakyat Malaysia berbanding dengan produk-produk untuk kegunaan yang dianggap sebagai kegunaan kelompok elit saja dalam negara. Walau macam mana pun, saya bersangka baik barangkali ada penerangan yang nak dibuat oleh Timbalan Menteri atas kedua kertas secut 59 dan 60 ini. Terima kasih, Tan Sri.